Buletin Didik 5 April bersama saya Nualifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM akan terus menyediakan akses pendidikan kepada murid berkeperluan pendidikan khas MBPK, terutama penempatan mereka di sekolah. Timbalan Menterinya Lim Hui Ying berkata, kesediaan keperluan pendidikan khas bergantung kepada tahap kefungsian murid, intervensi serta sokongan yang diperlukan. Dasar sifar penolakan atau dengan izin Zero Reject Policy merujuk kepada penempatan persekolahan murid berkeperluan pendidikan khas MBPK di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan tanpa menafikan hak mereka untuk menerima pendidikan di sekolah bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, Akta 550, semua murid termasuk MBPK berhak untuk menerima pendidikan yang relevan dengan keupayaan mereka. Beliau menjawab soalan Ahli Dewan Negara Datuk Ras Adi Barat Z. Jelasnya, KPM turut mempergiat usaha memantapkan program pendidikan khas selaras dengan memberi penekanan kepada 6 teras strategik. Ia termasuk penambahbaikan akses dan mobiliti, terutama menyediakan sekurang-kurangnya 4 kemudahan asas, pemantapan pengurusan data dan tadbir urus. Untuk rekod, data pada 31 Januari lalu menunjukkan seramai 107,020 orang MBPK berbanding 97,220 pada 2021. Kerajaan sudah meneliti semula gaji kehidupan wajar, terutama melibatkan graduan yang baru menamatkan pengajian. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud, sekiranya perkara ini tidak diambil serius, kelak akan berlaku penghijrahan golongan muda ke luar negara. Gaji wajar untuk individu 2,700, pasangan tanpa anak 4,500 dan pasangan 2 anak 6,500. Itu kajian pada 2018 dan saya memang maklum bahawa saya juga bila saya mula bekerja dulu gaji hanya sekitar 1,008 dan peningkatannya agak sedikit. Sudah setelah 30 tahun baru sekitar 2,000. Di Dewan Negara pagi tadi, Mustafa menjawab soalan tambahan daripada Ahli Dewan Negara Rita Sarimah Patrick Insul. Tambah beliau, kadar gaji juga perlu selaras dengan jenis pekerjaan dan bukan semata-mata kelayakan supaya setimpal dengan kemahiran dan produktiviti pekerja terbabit. Ke arah itu, Kementerian sedang memeterai beberapa memorandum kerjasama dengan pelbagai industri bagi memastikan antaranya gaji bersesuaian ditawarkan kepada graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Pelan Strategik Kebangsaan memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak Malaysia 2023-2030. Antara fokusnya mengukuhkan tadbir urus kesejahteraan pemakanan melalui perundangan, komitmen politik dan pihak berkepentingan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata ia antara 5 teras di bawah pelan itu yang dibincangkan dan diperhalusi dalam mesyuarat jawatan kuasa khas memerangi masalah itu yang dipengerusikannya semalam. Mesyuarat diadakan bagi memberi tumpuan terhadap aspek pemakanan seimbang kepada golongan muda dan belia yang akan menjadi pemacu pembangunan negara di masa depan. Strategi lain adalah peningkatan kualiti dan akses perkhidmatan pemakanan bagi memerangi masalah beban berganda mal pemakanan kanak-kanak, pemantapan persekitaran dan masyarakat yang kondusif dalam meningkatkan kesejahteraan pemakanan kanak-kanak. Teras lain adalah memperkasa pembangunan kapasiti dan modal insan serta sinergi advokasi pemakanan kanak-kanak. Pelan itu menyasarkan impak kepada kanak-kanak bawah 18 tahun, membabitkan individu, keluarga dan komuniti termasuk golongan rentan. Ia sebagai satu usaha mencegah dan mengawal masalah itu daripada terus meningkat, sekaligus mengurangkan beban kerajaan menanggung kos rawatan. Jawatan kuasa berkenaan akan bermesyuarat 2 kali setahun bagi memastikan peruntukan yang disalurkan memberi impak positif kepada status pemakanan kanak-kanak iaitu bantut dan obesiti. Aidilfitri untuk lebih 50 anak yatim dan asnaf dari Mahat Tahfiz Nur Kasih Kelang lebih ceria tahun ini apabila dibawa membeli belah pakaian raya oleh kaki tangan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Selangor. Penyediaan pakaian baharu untuk anak-anak yatim asnaf ini adalah aktiviti Persatuan Kaki Tangan Islam LHDN Kelang sepanjang Ramadan.
Pengarah LHDN Selangor Nori Syamlong berkata ia adalah program tahunan yang dianjurkan pihaknya. Sebenarnya anak-anak yatim dan asnaf ni memerlukan segala bentuk bantuan sebenarnya, dan di lembaga hasil ni, especially di Selangor ni, kita sentiasa mengambil peluang yang ada untuk membantulah golongan yang memerlukan, apatah lagi golongan asnaf ni. Dari sudut kami pula, memang kami bukan sahaja berbesar hati, memang kami nantikan saat ni setiap tahun sebenarnya kan, kerana sumbangan-sumbangan daripada lembaga hasil sendiri, kaki tangan kami sendiri pun, mereka pun teruja sebenarnya untuk turut membantulah. Selain tajaan pakaian raya untuk asnaf, pelbagai bantuan turut diberikan dalam usaha membantu golongan memerlukan sepanjang Ramadan. Naib Pengerusi Mahat Tahfiz Nur Kasih, Mariam Syafi'i berkata, pihaknya sentiasa mengalu-alukan pelbagai bentuk bantuan untuk anak-anak yatim asnaf. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kerana kita mendapat tajaan daripada agensi-agensi kerajaan dan daripada korporat serta swasta. Dan kita berharaplah, sebab kita memang berdiri sendiri, berdikari. Jadi kita berharap sangat kalau ada tajaan macam ni supaya membolehkan anak-anak ni mendapat kejayaan dan peluang untuk dia orang belajar dan duduk di asrama kan dengan lebih cemerlang lah. Selain tajaan pakaian raya, pihak LHDN turut menyampaikan sumbangan wang dan bubur lambuk kepada Mahat Tahfiz Nur Kasih. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN umum agihan dividen Skim Simpanan Pendidikan Nasional Simpan SSPN bagi 2022 sebanyak 3.05%. Ia membabitkan peruntukan RM266.17 juta yang akan memberi manfaat kepada 5.73 juta pendeposit akaun simpan SSPN. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, tahun lalu simpan SSPN merekod nilai simpanan memberansangkan meskipun berdepan persekitaran ekonomi mencabar. Jumlah agihan dividen adalah RM1.33 bilion sejak instrumen simpanan itu diperkenalkan pada 2004. Deposit simpan SSPN yang diterima adalah berjumlah RM3.36 bilion, iaitu 116.93% lebih tinggi berbanding sasaran awal sebanyak RM2.8 bilion. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak RM350.55 juta berbanding tahun 2021. Tambahnya, lebih 490,000 akaun baharu dibuka tahun lalu, iaitu peningkatan 123% berbanding sasaran tahunan 400,000 akaun. Dana meningkatkan pencapaian internet yang diperuntukkan oleh kerajaan lebih memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching berkata kebanyakan sistem kabel dasar laut yang dibina di Semenanjung Timur dan Barat tidak melibatkan dana kerajaan dan hanya membabitkan pelaburan pihak swasta. Ujarnya ini kerana syarikat telekomunikasi melihat pembinaan kabel dasar laut di kawasan Semenanjung mempunyai nilai komersial yang lebih tinggi. Untuk hala 7 kementerian, kami nak pastikan bahawa dana kerajaan adalah diguna pakai untuk menjaga kawasan pendalaman di mana tak ada commercial value, dan oleh sebab itu syarikat telco tidak meminat untuk membina dana menara baharu guna pakai dana sendiri, dan oleh sebab itu kita mengguna pakai dana daripada kerajaan ataupun dana USP daripada SKAM untuk membina menara baharu. Tambahnya, sebanyak 684 menara masih dalam proses pembinaan dan sekiranya beroperasi dapat memberi liputan sebanyak 90% di Sarawak.
Malah Kementerian sudah pun mengenal pasti 60 kawasan pedalaman bagi melaksanakan program Point of Presence POP dengan peruntukan RM80 juta. Selain itu, kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi menggunakan pencawang yang direka bentuk dengan rangkaian berbentuk gelung. Ia bertujuan memastikan tiada gangguan telekomunikasi di kawasan pedalaman, khususnya di Sabah dan Sarawak sekiranya berlaku kerosakan pada sistem pencawang. Jumlah penumpang bas ekspres pada musim cuti perayaan Aidilfitri tahun ini dijangka meningkat berbanding tahun lalu. Permintaan bagi perjalanan bas ekspres terutama ke Pantai Timur juga dijangka sibuk lebih awal bermula 14 April ini berbanding kebiasaannya. Bagi konsortium E-Mutiara, sebanyak 50 bas ekspres disediakan di semua destinasi di semenanjung Malaysia sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Pengerusi eksekutifnya, Cik Ibrahim Cik Ismail menjangka secara purata terdapat 100 perjalanan sehari bermula 14 April nanti berbanding hanya sekitar 80 sehari pada hari biasa. Antara laluan yang paling tinggi permintaan ialah Kuala Lumpur ke Kota Baru ke Johor, Kota Baru ke Pulau Pinang dan Kota Baru ke Kedah. Untuk tahun ni dia agak panjang sikit permintaan tu. Bermula daripada 14 April sehingga kepada Malam Raya. Mana permintaan tahun ni amat tinggilah. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian zakat kepada 315 asnaf di hentian Gua Musang semalam. Cik Ibrahim memberi jaminan tiket bas balik raya ke Kelantan terutamanya ke Kota Baru mencukupi setakat ini. Dan untuk mengelak kes-kes penipuan, beliau mengingatkan orang ramai agar tidak membeli tiket selain dari kaunter syarikat berdaftar. Pelita minyak tanah memainkan peranan bagi penduduk kampung untuk menerangi jalan apabila tiba malam 7 likur. Namun kini lampu hiasan pelbagai warna menjadi penghias kampung bagi menerangi dan mencantikkan lagi suasana malam sepanjang Ramadan. Menurut Pengerusi Persatuan Penduduk Kampung Batu Empat di Kelang, Ramlan Ahsan, walaupun tidak menggunakan pelita minyak tanah, lampu hiasan menjadi pilihan untuk menghidupkan kembali suasana kemeriahan. Kalau dulu kita dipanggil sebagai 7 likur, kita pasang pelita. Kali ini kita tidak pasang pelita oleh kerana zaman dah berubah. Kita pakai lampu mentol dipanggil pimpong. Dan yang dari depan insya-Allah dah selesai malam ni, kita selesai pasang lampu. Mudah-mudahan penduduk-penduduk sini cukup gembira dengan program yang kita buat. Mudah-mudahan Ramadan ini kita sambut dengan begitu mahabah dan akan menjelang Aidilfitri pula kita akan sambut secara meriah. Tambahnya, lebih 700 lampu berbentuk bola pimpong dengan kos RM3,000 hasil kutipan dan sumbangan penduduk dipasang di jalan masuk ke kampung tersebut. Persiapan memasang lampu ini diusahakan sendiri Persatuan Penduduk Kampung secara bergotong royong selepas mereka menunaikan solat tarawih. Seorang bayi perempuan akhirnya disatukan kembali bersama ibunya kira-kira 2 bulan selepas kejadian gempa bumi di selatan Turki. Ia dibuat agak lewat kerana menunggu keputusan ujian DNA. Ketika ini, bayi itu yang dipanggil Vetin baru saja berusia 3,5 bulan. Insiden membabitkan Vetin terus mencuri tumpuan apabila Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersetuju membenarkan pesawat rasminya digunakan untuk menghantar bayi itu kepada ibunya. Ia membabitkan penerbangan dari Ankara ke Adana, tempat ibunya masih dirawat. Sebaik tiba, Vetin terpaksa pula melalui perjalanan darat yang agak jauh. Di hospital, Menteri Perkhidmatan Sosial dan Keluarga Turki, Derya Yannick, sendiri menyerahkan bayi itu kepada ibunya, Yasmin Bekdas. Ketika ditemukan pada 11 Februari lalu, 6 hari selepas kejadian gempa bumi itu, Vetin dipanggil dengan gelaran Gizem, bermaksud misteri. Angka terakhir meletakkan lebih 50,000 rakyat Turki dan 6,000 rakyat Syria terkorban akibat bencana berkenaan. Bapa dan 2 beradik Vetin antara yang maut.
Sekumpulan pelajar sekolah menengah di Cyprus telah membangunkan robot prototipe yang dikuasakan dengan teknologi AI. Projek yang turut dibangunkan bersama beberapa guru itu bertujuan menambah baik pengalaman pengajaran dan pembelajaran di kelas. Robot ini diberi nama Einstein. Ia dikuasakan oleh ChatGPT yang dibangunkan oleh firma Amerika Syarikat OpenAI serta disokong oleh perisian Microsoft. Skrinnya seolah-olah wajah manusia yang mampu bercakap dan beremosi. You could try constructing a simple pendulum with a long string and a heavy object like a weight or a ball. The mission of the robot is to actually incorporate it into lesson plans, so teachers can actually visit Einstein and incorporate like a lesson plan or a curriculum to understand actually what Einstein was doing. And it's a very interactive experience. Students can ask him questions, he can answer back, or he can even facilitate to teachers to actually deliver a lesson more effectively. Menariknya, Einstein juga boleh bergurau. Menerusinya, semua yang terlibat seperti guru dan pelajar tidak lagi perlu kekok atau takut dengan teknologi. Malah mereka belajar untuk berfikir secara kritis dalam menyelesaikan pelbagai masalah pembelajaran. Ia juga contoh terbaik pendidikan yang menggabungkan disiplin sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik atau STEAM. Why was the math book sad? Because it had too many problems. Seorang artis di Colombia menghasilkan pelbagai bentuk arca menggunakan tayar terpakai yang dikitar semula. Hasil kerjanya itu kemudian dipamerkan di sebuah muzium tayar di Cundinamarca, Colombia. Keprihatinan dengan isu alam sekitar memberi inspirasi kepada Edison Camacho untuk melibatkan diri dalam pembuatan arca. Menggunakan kreativitinya, tayar terpakai direka bentuk sebagai arca menjadi pelbagai objek menarik. Y es como esto, uno cree que ya no sirve, pero todavía funciona, todavía sirve, todavía está vivo, todavía se puede utilizar en otra cosa y inicia una nueva vida. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, no solo a nivel familiar, sino a nivel personal y a nivel mundial. Hay que tener conciencia. Arca yang dihasilkan kemudian dipamerkan di sebuah muzium tayar. Dibuka pada tahun 2021, ia bertujuan meningkatkan kesedaran awam tentang pencemaran alam sekitar dan menukar bahan buangan kepada hasil seni. Setakat ini, lebih 100 arca pelbagai jenis yang dibuat daripada bahan kita semula dipamerkan di sini. Antara yang terbesar adalah arca King Kong setinggi 3.5 meter yang dihasilkan dalam masa 15 hari menggunakan 150 tayar terpakai dan lebih 7,000 skru. Apabila Eiffel Tower kedua tiba-tiba muncul di Paris, Perancis, ramai menyangkakan ia sekadar gurauan. Namun apabila mendekatinya, ia kelihatan hampir sama dengan mercu tanda yang asal. Digelar Eiffela, replika setinggi 32 meter itu dicipta oleh Philippe Mandron yang mengambil masa setahun untuk menghasilkannya menggunakan hampir 13,000 kepingan besi. Eiffela didedahkan kepada umum pada 1 April lalu pada kedudukan setentang dengan Eiffel Tower. Dari sisi tertentu, ia kelihatan seperti kembar menara sebenar. Untuk mendapatkan kesan sedemikian, Mandron menjelaskan kerja pembinaannya berasaskan skala 10 kali lebih kecil dari saiz Eiffel sebenar. Mais c'est pour ça que le visuel est bluffant, puisque selon qu'on prenne ou pas du recul, on a cette sensation d'avoir à la fois deux tours Eiffel, ou une petite tour Eiffel, une grande, et voir que le bébé peut presque être aussi grand que la maman. Et c'est ça qui est rigolo, c'est toute cette espèce de perspective qu'on a dans l'espace, en 3 dimensions. Untuk rekod, terdapat lebih 50 replika atau hasil seni diinspirasikan daripada Eiffel Tower di seluruh dunia. Bagi Eiffela, selepas 2 minggu dipamerkan di Paris, ia akan dibawa menjelajah ke luar Perancis pula. Bola sepak Liga Super, selepas 7 perlawanan, JDT terus sukar dicabar. Terbaru, mereka menjadikan Perak FC mangsa terbaru apabila mencatat satu lagi kemenangan besar 5-0. Bertandang ke Stadium Ipoh, pesta gol JDT bermula seawal minit ke-5 apabila kesilapan pemain tuan rumah Hasnul Zaim Zafri tertampar bola ke gawang sendiri. Minit ke-25, JDT dihadiahkan sepakan penalti. Tiada masalah buat Leandro Velasquez menyempurnakannya untuk kedudukan 2-0.
Minit-minit akhir babak pertama, gawang Perak bolos lagi. Diego Luis Santo menolak mudah untuk gol ketiga JDT. Selepas rehat, JDT meneruskan penguasaan. Baxter da Silva yang masuk sebagai pemain gantian menjadikan kedudukan 4-0 minit ke-66. Velasquez menjaringkan gol kedua peribadinya menerusi sepakan percuma menarik pada masa kecederaan untuk melengkapkan kemenangan 5-0 JDT. JDT kini mengumpul 21 mata untuk terus berada di tangga teratas, manakala Perak di kedudukan ke-10 dengan 5 mata. Turut melakar kemenangan 5-0 Terengganu FC yang menundukkan Kelantan FC di gelanggang sendiri. Tuan rumah membuka jaringan pada minit ke-16 hasil percubaan menarik Jordan Minta. Gawang Kelantan yang dibimbing pengendali sementara Riza Zamri Yahya selepas ketua jurulatih dari Korea Selatan Choi Moon-sik direhatkan, bolos lagi 5 minit kemudian menerusi rembatan Adisa Cresson. 2-0 mendahului pada babak pertama. Terengganu menambah gol ketiga hasil sepakan penalti Ivan Mahmud minit ke-67. Tumpuan Kelantan nyata terus terjejas selepas itu membolehkan Terengganu menambah 2 lagi jaringan pada masa kecederaan. Ivan menambah koleksi golnya pada minit ke-91 dan Hakimi Abdullah menghasilkan gol kelima 2 minit berselang. Kemenangan ini membolehkan Terengganu melonjak ke tangga ke-6 dengan 10 mata, manakala Kelantan kekal 4 mata di kedudukan ke-11. Di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya berlangsung pertemuan dramatik Selangor FC menentang Negeri Sembilan FC. Kekasaran yang dilakukan pemain tuan rumah membolehkan Negeri Sembilan mendapat sepakan penalti pada masa kecederaan babak pertama. Harold Gulon mudah mengelirukan penjaga gol Selangor Khairul Azam Khalid untuk meletakkan Negeri Sembilan di depan. Aksi selepas rehat menampilkan kebangkitan Selangor. Penyerang lincah Harimau Malaya Faisal Halim mengikat kedudukan 1-1 minit ke-56. Dia memperaga kawalan bola menarik sebelum menewaskan penjaga gawang pelawat Sheikh Izzah Nazril Sheikh Azman. Selangor hampir di depan 8 minit kemudian, namun rembatan Mukhairi Ajmal Mahadi sekadar menggegar palang. Namun asalkan berterusan mereka berhasil pada masa kecederaan. Pemain pertahanan Syahrul Nazim menyempurnakan sepakan percuma Yohandri Orozo untuk memastikan 3 mata. Kemenangan 2-1 membolehkan Selangor terus mencabar JDT di tangga kedua ketinggalan 5 mata. Negeri Sembilan pula di tangga ke-8 dengan 8 mata. Baik, pelbagai manisan popular pada bulan Ramadan di beberapa negara Arab mengakhiri buletin didik. Saya Nolifah Ghani. Salam hormat, kita jumpa lagi.